A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua student tingkatan 4 yang berada dalam talian yang bersama pada kelas cikgu pada pagi ini. Okey, apa khabar semua? Assalamualaikum, apa khabar? Sila respon, cikgu nak dengar suara anda. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, cikgu tengok pada Google Meet, cikgu termasuk cikgu baru 6 orang lah yang hadir pada kelas talian pada pagi ini. Tidak mengapalah, mungkin rakan-rakan kita, rakan-rakan anda ada masalah kot. Okey, jadi itu sebabnya cikgu rakam pengajaran kita hari ini. Baiklah, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Okey, supaya majlis ilmu pada pagi ini diberkati dan diberikan petunjuk ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, pagi ni cikgu sengaja jemput semua pelajar tingkatan 4 untuk menyertai kelas cikgu pada pagi ni sajalah, tengok macam mana responnya. Nampaknya responnya begitulah pada setiap kali kelas online ya, tidak semua pelajar menyertai. Okey, kerana ada masalah-masalah yang tertentu mungkin. Okey. Tak apalah, okey, kita teruskan pelajaran kita pada pagi ini. Okey, bersama dengan anda mestilah ada buku teks sejarah tingkatan 4. Okey, hari ini kita akan masuk bab yang baru ya, pelajar-pelajar, iaitu bab 3. Jadi rujuk buku teks anda sekarang, okey. Bab 3 rujuk, kalau tidak silap cikgu, okey, muka surat 50. Okey. Rujuk buku teks anda muka surat 50. Baik, yang tiada buku teks tidak mengapa, cikgu akan tunjukkan kandungan buku teks tersebut pada skrin. Lihat skrin masing-masing. Okey, kejap cikgu present skrin cikgu. Right. Baiklah pelajar-pelajar sekalian. Okey, dah ready ke? Dah ready ke? Dah cikgu. Dah okey, rujuk muka surat 50. Okey, yang tak ada boleh rujuk skrin anda masing-masing sebab cikgu kongsikan konten buku teks tersebut bersama dengan anda. Baiklah. Baik. Okey, bab 3 kita belajar tentang konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Baik, bab ini panjang juga. Okey, sebab dia melibatkan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian pendudukan Jepun di negara kita. Okey. Seterusnya bagaimana rakyat tempatan menghadapi ataupun hidup pada zaman pendudukan Jepun tersebut. Okey, perentangan masyarakat tempatan terhadap pendudukan Jepun dan seterusnya. Okey, kita lihat bagaimana pula gerakan anti penentangan Jepun. Okey, okey. Kemudian kita tengok, kita akan belajar di akhir bab ini keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Okey. Jadi itulah semua topik-topik kecil dalam bab 3 Baik, sebagai sinopsis, okey, lihat halaman 50. Okey. Jadi konflik dunia yang merangkumi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua tercetus akibat perkembangan imperialisme dan nasionalisme dalam persaingan merebut kuasa politik dan ekonomi. Perang dunia bermula di Eropah kemudian merebak ke Asia Pasifik. Okay, pemerintahan tentera Jepun di negara kita telah mencetuskan tindak balas rakyat dan menyemarakkan nasionalisme di dalam kalangan rakyat. Baik, itulah sinopsis dalam bab 3. Okey. Jadi fokus pelajaran kita pada pagi ini ialah kita belajar topik 3.1 dan 3.2. Okey, topik 3.1
nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia, dan topik 3.2 iaitu Perang Dunia Pertama. Jadi sila bersedia, masing-masing bersedia. Boleh kita teruskan pelajar-pelajar? Respon? Boleh cikgu. Okey, baik. Baik, bersama dengan anda pen highlighter, memo pad, sticky notes, okey. Memo pad, sticky notes, okey. Jadi highlighter pen, okey. Gariskan ataupun catatkan isi-isi penting dalam topik 3.1 nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Baik, pelajar-pelajar, sebenarnya sebelum Perang Dunia, okey, telah berlaku nasionalisme di negara kita, Okey. Nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia tercetus daripada gerakan orang Melayu menentang campur tangan British. Okey. Terlihat kembali bagaimana British campur tangan terhadap negeri-negeri Melayu. Okey. Jadi kita tahu British telah menempatkan sistem residen, sistem penasihat di negeri-negeri Melayu. Jadi inilah yang dikatakan sebagai campur tangan British di negeri Melayu. Okey, campur tangan British tersebut telah mendapat reaksi masyarakat tempatan. Okey, masyarakat tempatan ada yang menentang British. Okey, itulah yang berlaku, Baik. Pada abad ke-20, pada awal abad ke-20, bermula tahun 1900, apa yang berlaku di tanah Melayu? Okey. Baik. Di tanah Melayu, yang ini selepas pelajar-pelajar sejak awal abad ke-20, kesedaran awal nasionalisme ini maksudnya peristiwa yang berlaku selepas penentangan Tok Janggut, penentangan Dol Said, Haji Abdul Rahman Limbok, selepas itu. Maksudnya perjuangan mulai kesatuan, perjuangan mulai gerakan Islah. Yang inilah dia kesedaran awal nasionalisme yang berlaku pada awal abad ke-20. Baik, di tanah Melayu pada ketika itu, berlakunya gerakan Islah. Jadi gerakan Islah ni membimbangkan British. Baik. Kita dah belajar dalam topik sebelum ni atau bab sebelum ni, iaitu gerakan Islamisme yang tercetus di Mesir, dan juga di Empire Turki Uthmaniyah. Baik. Gerakan yang tercetus di Timur Tengah tersebut telah mempengaruhi rakyat tempatan di tanah Melayu, khususnya orang Melayu. Wujudlah gerakan Islah di tanah Melayu. Kita ada kaum muda yang mendokong gerakan tersebut. Jadi untuk British merasakan bahawa gerakan ini akan British bimbang sebab gerakan ini akan mengancam British, sebab British tak nak gerakan Islah ni mempengaruhi orang Melayu untuk menentang British. British tak nak macam tu. Jadi itu sebabnya British dengan persetujuan Raja-Raja Melayu telah memperkenalkan enakmen Undang-Undang Islam pada tahun 1904. Mengapa British memperkenalkan undang-undang tersebut? Untuk membendung pengaruh gerakan Islam dari Timur Tengah. Inilah dia, gerakan Islam dari Timur Tengah dia masuk ke tanah Melayu. Apakah contoh idea gerakan Islam itu? Gerakan PAN Islam. Baik. Jadi apakah kandungan undang-undang tersebut? Sesiapa yang mencetak dan mengedarkan tulisan yang berkaitan agama dan politik Islam tanpa kebenaran Sultan akan dikenakan hukuman penjara. Jadi itu sebabnya kaum muda ni ialah orang pemuda-pemuda Melayu yang melanjutkan pelajaran di Timur Tengah, balik semula ke tanah Melayu, terpengaruh dengan gerakan Pan-Islamisme ini. Balik tanah Melayu, mereka buat satu gerakan dinamakan Gerakan Islah. Jadi, oleh kerana terdapat undang-undang ini, kaum muda hanya dapat bergerak di negeri selat sahaja. Jadi tak dapat masuk ke negeri Melayu kerana di negeri Melayu British telah memperkenalkan enakmen Undang-Undang Islam. Kalau kaum muda ni nak berdakwah di negeri Melayu, perlu memohon
kebenaran daripada sultan, dan sudah tentunya sultan tidak izinkan kerana sultan sudah diikat perjanjian dengan British. Okey, seperti dalam enakmen Undang-Undang Islam 1904. Siapa yang berdakwah ke negeri Melayu tanpa kebenaran sultan, maka boleh dikenakan tindakan iaitu hukuman penjara. Okey, bagaimanakah British menguatkuasakan undang-undang tersebut? British telah memperkenalkan dua badan penyiasat, okey, iaitu Jabatan Siasatan Jenayah, okey, Criminal Intelligence Department, dan Biro Siasatan Politik, Political Intelligence Bureau, untuk mengawal gerakan Islah Islamiah yang mula nak bercambah di tanah Melayu. Okey, itulah kronologinya ya pelajar-pelajar sekalian. Okey. Okey, seterusnya kita lihat, okey. Kita lihat di tanah Melayu, okey. Di tanah Melayu kita ada penentangan Tok Janggut di Kelantan. Jadi penentangan Tok Janggut di Kelantan merupakan kesedaran daripada apa yang berlaku di peringkat antarabangsa. Okey. Jadi keberkaitan Islam pada peringkat antarabangsa telah menyebabkan British berwaspada terhadap gerakan Pan-Islamisme ni. Kita tahu gerakan Pan-Islamisme ni menyeru kepada orang Islam seluruh dunia untuk membebaskan diri daripada penjajahan British. Okey, jadi untuk tujuan tersebut, gerakan Pan-Islamisme menyeru kepada umat Islam seluruh dunia untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan menentang penjajahan Barat di negeri-negeri Islam. Jadi dia pengaruh tersebut, idea tersebut, falsafah tersebut mempengaruhi, sampai pengaruhnya di tanah Melayu. Dan dalam kes ini Tok Janggut. Jadi Tok Janggut ni dia terpengaruh dengan gerakan Pan-Islamisme, okey, dan akhirnya menggerakkan satu gerakan penentangan yang bercorak tempatan yang berlaku di Pasir Putih, Kelantan. Okey, untuk mempertahankan agama Islam dan juga hak penduduk tempatan. Okey, nampak tak pengaruh besar gerakan Pan-Islamisme sedunia ni? Okey. Baik. Okey. Selain pada itu ada juga kaitan dengan Empire Uthmaniyah. Okey. Baik, Empire Uthmaniyah merupakan empire Islam yang hebat pada awal abad ke-20. Okey, sangat-sangat hebat. Tanah jajahannya besar, empirenya luas, okey, dan empirenya telah melangkaui selama 600 tahun. Hebatlah empire Turki Uthmaniyah ni, dan boleh bersaing di dunia seperti British dan Amerika Syarikat. Okey, British, Amerika Syarikat, Jerman, Empire Uthmaniyah merupakan kuasa besar dunia ketika itu. Dan umat Islam patut berbangga. Memang rasa bangga kerana Islam memang megah pada ketika itu kerana kita adanya Empire Uthmaniyah. Okey, Empire Uthmaniyah melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama di Eropah. Yang ini lagi mencetuskan kebangkitan masyarakat Islam seluruh dunia. Kita tahu dalam Perang Dunia Pertama, okey, banyak pihak dalam Perang Dunia Pertama ialah pihak yang bukan Islam. Okey, jadi ini telah mewujudkan satu persepsi bahawa ini mungkin satu bentuk peperangan, okey, jihad, okey, melawan tentera-tentera yang bukan Islam. Okey, baik. Kemudian kita lihat seterusnya. Okey. Jadi oleh sebab itulah British berwaspada, okey, terhadap orang Melayu yang memberi sokongan kepada Empire Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Okey. Okey. Jadi pelajar-pelajar itulah sedikit sebanyak berkaitan tentang kesedaran awal nasionalisme. Setakat ini, respon on mikrofon. Respon pelajar-pelajar on mikrofon, kalau tak ada on mikrofon juga, cikgu nak tahu. Okey. Okey tak student? Okey. Okey cikgu. Okey, cikgu. Dah highlightkan isi penting ni. Cikgu. Ya, saya. Nak tengok yang bawah sekali tu. Bawah sekali Yang ni Yang bawah sekali. Bawah sekali lah. Yang tu. Okey. Betul lah. Okey dah Baik. Okey dah. Okey, baik. Offkan semula mikrofon, kita sambung sedikit lagi.
Okey. Baik. Okay, seterusnya offkan mikrofon masing-masing. Okey. Okey, anda sudah ketahui bahawa Tok Janggut, perjuangan Tok Janggut gagal. Okey. Dan semualah selain pada Tok Janggut, semua pemimpin tempatan yang berjuang menentang British pada ketika itu gagal. Okey, perjuangan Tok Janggut gagal, Haji Abdul Rahman Limbong gagal, Dol Said gagal, Datuk Bahman gagal, semua gagal. Jadi masyarakat tempatan menyusun strategi baru untuk menentang pihak British. Okey. Strategi secara pemberontakan gagal, angkat senjata gagal. Jadi kena susun strategi lain. Apa dia? Maka itu sebab cikgu beri dalam tugasan baru-baru ini, mata pena lebih tajam daripada mata pedang. Bermaksud penulisan berjuang menentang penjajahan melalui penulisan. Jadi akhbar dan majalah menjadi satu wadah penting untuk meniupkan kesedaran kebangsaan. Jadi dengan gunakan akhbar dan majalah, penulis-penulis nasionalisme menulis mesej anti penjajah dalam bentuk mesej tersirat, rakyat tempatan baca, bila baca akan wujudnya kesedaran kebangsaan dan seterusnya. Menanamkan satu perasaan anti penjajah. Begitulah. Tetapi harus diingat pada ketika itu tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Maksudnya penentangan terhadap British tak boleh terang-terang, kena tersirat. Kalau tulis dalam akhbar, tulis dalam majalah, kebanyakan mesejnya, isinya tersirat, bukan tersurat. Sebab apa? Sebab ada undang-undang macam tadi, undang-undang enactment undang-undang, enactment undang-undang Islam 1904 dan juga undang-undang yang lain. Kalau ada orang Melayu yang anti British akan ditangkap. Sebagai contoh, cuba lihat buku teks bahagian sebelah ni, cerita Tukukur, sudut info. Cerita Tukukur ni mengisahkan seekor burung Tukukur yang terkurung dalam sangka emas. Yang disiarkan dalam akhbar Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Lidah Teruna dan Pengasuh pada tahun 1920. Nampak? Menggunakan watak burung tinggal dalam sangka emas. Apakah maksudnya tu? Maksudnya burung Tukukur ni patutnya bebas, terbang bebas di udara. Tetapi dipenjarakan dalam sangka emas. Nampaknya maksudnya burung Tukukur tu kita boleh anggap sebagai masyarakat tempatan. Sangka belenggu penjajahan. Nampak? Jadi kita terpenjara dalam sangka emas, tidak bebas. Inilah mesej yang cuba disampaikan dalam cerita Terkukur tersebut. Jadi itulah cikgu katakan kesedaran politik ini tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Dia kebanyakannya kalau akhbar dalam majalah, novel, cerpen, puisi dituliskan dalam secara mesej tersirat. Baik. Undang-undang, kewujudan undang-undang yang mengawal kebebasan bersuara, penerbitan, berpersatuan dan kawalan ketat British, boleh mengancam British, menyebabkan kesedaran kebangsaan tidak meluas, sebelum Perang Dunia Kedua. Tak meluas lagi sebab apa ada undang-undang ni. Jadi orang Melayu hanya boleh menulis dalam akhbar, menulis dalam cerpen dan puisi dan juga berpersatuan. Semua bentuk ini dikawal ketat oleh British. Dan ada juga penulis-penulis tempatan, nasionalis tempatan pada ketika itu ditangkap oleh British kerana didakwa menyampaikan mesej anti-British. Dan British anggap mereka ini sebagai individu yang radikal. Sebagai contoh Pak Sako. Pak Sako ini nama sebenar beliau ialah Ishak Haji Muhammad. Beliau telah ditangkap oleh British kerana British anggap beliau adalah radikal yang menyampaikan mesej anti-British kepada masyarakat tempatan. Jadi Pak Sako ni menulis karya yang terkenal, novel yang terkenal iaitu
Putera Gunung Tahan. Baik, begitulah pelajar-pelajar yang berlaku kesedaran nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Baik, setakat ni ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Beritahu cikgu, silakan. Respon, onkan mikrofon. Ada nak tanya? Rasanya tak ada lagi ke cikgu? Tak ada lagi ke cikgu? Apa tak ada lagi? Tak ada lagi soalan. Tak ada? Simpan je. Ada tak soalan? Ada tak soalan? Boleh? Kalau Ada cikgu. tak ada faham konsep ni? InsyaAllah. Okey, baiklah. Kalau begitu, baik, kita masuk topik 3.2 Topik 3.2, rujuk buku teks halaman 84. Rujuk buku teks halaman 84. Iaitu bukan 84, maafkan cikgu. Rujuk buku teks halaman 54. Maaf, 54, Perang Dunia yang Pertama. Yang ni Perang Dunia Pertama. Baik. Cikgu akan kongsikan slide pelajarannya. Jadi pelajar tengok di skrin masing-masing. Baik. Ada 9 orang dah menyertai kelas kita. Alhamdulillah, tak apalah. Siapa dia tengok je? Aida Masara, Akif Syahmi, Daniel, Hazim, Nur Aina Syahira, Nur Husni, Siti Nur Marwarda dan Zasrul. Tak apa, kita teruskan apa yang ada kita teruskan. Cuba tengok pada skrin anda. 3.2, topik 3.2, Perang Dunia yang Pertama. Baik pelajar-pelajar. Perang Dunia Pertama bermula pada tahun 1914. Dan berakhir pada tahun 1918. Jadi mengapa dikenali dengan nama Perang Dunia Pertama? Kerana peperangan itu melibatkan banyak negara di dunia. Itu sebabnya dinamakan sebagai Perang Dunia yang Pertama. Baik. Untuk topik ini, the big idea-nya ialah atau persoalan yang kita akan belajar dalam topik ini, mengapakah Perang Dunia Pertama berlaku? Mengapa berlaku Perang Dunia Pertama? Di manakah Perang Dunia Pertama berlaku? Negara manakah yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama? Dan yang keempat, apakah kesan Perang Dunia yang Pertama? Jadi keempat-empat persoalan ini kita akan belajar dalam slide ini. Baik, teruskan. Apakah yang anda faham tentang video di bawah? Lihat video dulu. Listen to your sergeant! If anybody turns back, if any one of our boys goes running towards you, you take this rifle and you shoot them dead. Do you understand? Do you understand me? Do you understand what I'm telling you, son? You take this rifle, shoot them dead. Understand? There, son, up your ladder to your work. That's what boys. Andrew, it's good. Andrew! Nobody's a team today. Andrew!
You'll be right here. You'll be safe. Someone will come to you. Albert. Okay, listen. It's all right. It's all right. We're Devon boys. Yeah? Okey, pelajar-pelajar, apa yang awak faham tentang video di bawah? Boleh respon apa-apa saja yang awak faham, awak lihat video itu tadi. Okey, apa yang awak faham tentang video di bawah? Respon secara lisan, silakan. Silakan pelajar, onkan mikrofon. Apa-apa saja. Silakan. Mereka berperang. Bagus. Betul lah tu, takkan buka puasa pula kan. Mereka berperang, okey, nampak. Apa saja awak nampak dalam video tu awak boleh beritahu cikgu. Okey, itu faham, betul lah tu. Okey, baik. Lagi lain respon, yang lain? Selain pada berperang, awak nampak apa lagi? Yang lain pula. Cuba yang lain respon. Music instrumen tu apa tu? Dia sebagai permulaan peperangan. Permulaan peperangan. Okey, perang. Okey, lagi yang lain. Cikgu dengar yang lain. Okey, bagus. Okey. Yang lain silakan. Apa yang awak nampak? Kan awak nampak apa segala-galanya yang ada awak nampak, awak boleh beritahu. Ulas. Beri ulas. Berkorban. Berkorban. Silakan. Berkorban. Bagus. Okey, lagi yang lain. Ada yang berani berperang, ada yang tak berani berperang. Ada yang tak berani, takut Okey, bagus. Itu yang awak nampak betul. Kita ada nampak seorang tentera tu dia takut untuk mara ke hadapan, betul. Okey, lagi apa yang awak nampak yang lain? Ada semangat nasionalisme. Okey, bagus. Nampak tak? Okey, jadi inilah kemahiran kita kaji sesuatu maklumat. Okey, selain kita nampak, kita kaji maklumat yang tersurat, kita juga perlu kaji maklumat yang tersirat. Jawapan kawan awak tadi semangat nasionalisme, betul? Bagus. Okey. Nak mempertahankan negaranya, okey, semangat nasionalisme ni kadang-kadang dia bersifat melampau, dia boleh menjajah dan menakluk negara lain tahu, kerana semangat nasionalisme yang melampau ni. Okey, lain apa lagi awak dapat daripada video tu tadi? Saya pada jawapan yang tadi. Silakan. Respon apa saja. Ada yang lain? Silakan. Kerjasama, bagus. Lagi. Okey, baiklah. Cikgu ulas pula Jadi semua dengar lah. Okey, semua jawapan yang awak berikan tu betul. Tak ada salah sikit pun. Betul. Sebab soalannya, apakah yang anda faham tentang video di bawah? Jadi itu kefahaman anda, memang tak ada salah, semuanya betul. Baik, ini kefahaman cikgu. Okey, baik. Pada pandangan cikgu, kita lihat tengok video tu tadi. Video itu tadi kita lihat ada mungkin platoon atau barisan batalion tentera sedang menyerang ke arah musuh lah. Okey. Baik, kita lihat dia berada di parit yang telah digali.
baik itu kalau awak nak tahu parit yang digali itulah doktrin. Okey, peperangan dalam Perang Dunia Pertama. Okey, doktrin ni bermaksud cara. Okey, cara, konsep yang digunakan dalam Perang Dunia yang Pertama itu nama doktrin. Jadi doktrinnya ialah mereka gali parit, sebagai pertahanan dan juga sebagai serangan. Dan mereka akan menyerang musuh pada waktu gelap, atau pada waktu musuh tidak berjaga-jaga, cuai, mereka akan serang merampas parit musuh. Jadi parit musuh yang telah dirampas, itulah dia. Penaklukan tanah demi sedikit. Nampak tak? Kemudian parit musuh berundur belakang, buat parit baru, serang balik, rampas parit baru tersebut. Dah parit demi parit dikuasai. Jadi macam sedikit demi sedikit tanah itu dikuasai. Itulah doktrin peperangan yang berlaku dalam Perang Dunia Pertama. Memang banyak parit yang digunakan oleh negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Jadi kita tengok kat situ, dan selain daripada itu awak juga nampak penggunaan senjata api yang moden, bukan lagi senjata tradisional. Kita dengar tadi ada meriam, mungkin artileri, dan ada yang mati, nampak? Berkorban satu hal, tapi kehilangan jiwa tu. Kehilangan jiwa. Ramai tentera yang terkorban dalam perang tersebut. Bukan sahaja tentera, kalau kita gabung dengan rakyat awam, lagi ramai. Rakyat awam pun atau civilian ramai terkorban dari peperangan, kesan daripada peperangan ini. Baik, itulah dia ulasan sedikit tentang cikgu tentang video tersebut. Baik, kita sambung slide seterusnya. Persoalannya, mengapakah Perang Dunia Pertama berlaku? Persoalan yang sangat penting. Baik. Yang pertama, rujuk buku teks, muka surat 56. Rujuk buku teks, muka surat, bukan 56, maaf. Rujuk buku teks, muka surat 54. Baik. Perang Dunia Pertama berlaku kerana persaingan kuasa imperialis. Baik, apakah maksud istilah imperialis? Buat catatan, imperialis bermaksud bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan kuasa. Persaingan ni berpunca daripada revolusi perindustrian di Eropah. Apakah maksud revolusi perindustrian? Revolusi ni satu perubahan yang mendadak yang berlaku. Jadi revolusi perindustrian ialah industri yang muncul secara mendadak di Eropah. Banyak kilang-kilang besi, kilang-kilang industri telah dibina di Eropah. Itu sebab dia punca dari situ. Dan ini menyebabkan berlakunya persaingan. Kilang ini memerlukan bahan mentah. Memerlukan bahan mentah. Tetapi bahan mentah terhad. Bahan mentah terhad tak ada di negeri sendiri. Jadi itu sebabnya mereka bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan. Tanah jajahan ada bahan mentah. Dan itu sebabnya berlakunya peperangan untuk mendapatkan bahan mentah. Dan ini membawa kepada permusuhan di antara kuasa imperialis. Begitulah pelajar-pelajar bagaimana persaingan kuasa imperialis boleh menyebabkan Perang Dunia Pertama. Baiklah. Terlihat sebab yang kedua. Sebab yang kedua ialah pakatan ketenteraan. Terdapat dua pakatan ketenteraan dalam Perang Dunia Pertama. Yang pertama, kuasa tengah, geng kuasa tengah lah, pakatan ni geng lah. Dan yang kedua, pakatan bertiga. Kedua-dua pakatan ini menyebabkan berlaku ketidakstabilan politik di Eropah. Bila-bila masa saja akan berlaku peperangan. Tinggal api saja nak dicetuskan, api perangan saja nak ditriggerkan.
Okey, pakatan ini juga menghasilkan senjata dan bersungguh-sungguh serta bersedia untuk berperang. Okey, kita lihat okey, negara anggota dalam pakatan tersebut. Okey, cuba tengok. Untuk kuasa tengah, okey, negara anggotanya ialah Jerman dan Empire Austria-Hungary. Jerman dan Austria-Hungary. Kemudian diikuti oleh negara Bulgaria dan Empire Uthmaniyah. Itu adalah negara anggota bagi Pakatan Kuasa Tengah. Manakala Pakatan Bertiga dianggotai oleh Britain, Perancis dan Rusia. Ini anggota asal, okey? Anggota asal. Yang selalunya anggota asal ni adalah kuasa besar dunia. Okey, Pakatan Bertiga ini disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan Greece. Begitulah pelajar-pelajar negara anggota dalam Pakatan Ketenteraan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Ada dalam buku teks, boleh lihat dalam buku teks, iaitu dalam pada muka surat 54, jadual di bawah sekali. Okey. Baik, pelajar-pelajar. Okey, sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga ialah berlakunya krisis di rantau Balkan. Di mana rantau Balkan ni? Okey, rantau Balkan ni iaitu satu kawasan Eropah Timur. Kawasan Eropah Timur. Okey, iaitu Austria-Hungary, Serbia, Bosnia, Herzegovina, itu semua adalah rantau Balkan. Baik, apakah krisisnya? Okey, Austria-Hungary, Empire Austria-Hungary dengan Serbia adalah musuh tradisi. Memang dua ni memang tak ngam lah negara ni. Selain bermusuh, okey, ada musuh tradisi lah. Okey, Austria-Hungary menuduh Serbia, Serbia menghasut rakyat Austria untuk membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Okey, itu krisisnya. Dan yang ini, okey, poin yang ketiga, yang inilah faktor segera yang menyebabkan Perang Dunia Pertama terus meletus. Pembunuhan pewaris takhta Empire Austria-Hungary, iaitu Archduke Franz Ferdinand dan isterinya Sophie oleh pemuda Serbia telah mencetuskan Perang Dunia Pertama. Okey. Terus, ini menyebabkan Perang Dunia Pertama meletus. Okey. Jadi Serbia, Austria-Hungary telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia dan seterusnya disokong oleh negara-negara anggota dalam Pakatan Ketenteraan tadi, menyebabkan berlakunya Perang Dunia yang Pertama. Baik, cuba kita lihat video yang berikutnya tentang pembunuhan pewaris takhta Austria-Hungary ini, yang mana peristiwa ini telah menyebabkan faktor segera meletusnya Perang Dunia Pertama. Kita lihat video ini. For almost 50 years, the Austro-Hungarian Empire has been one of the largest and most powerful forces in the world. It gobbled up huge amounts of the area around Austria, many of the countries we see as Eastern Europe. But now it's plagued by political unrest, which threatens to destroy the realm entirely, particularly in the province of Bosnia. Some people there want to be released from the empire, to be a self-determined country. Still, one man is desperate to preserve the union, the heir to the empire's throne, 50-year-old Archduke Franz Ferdinand. He's looking forward to governing this massive empire. On June 28th, the Archduke and his wife Sophie journeyed to Bosnia on a routine state visit. The trip has been planned in great detail for about 6 months, and it's all going to be a big celebration of the Austrian Empire. Or so they think. Together with the local governor, Oskar Podorek, the couple begins traveling towards Town Hall as part of an open-top motorcade. It's a lovely summer's day, everyone's really excited. People are really out there to catch a glimpse of Franz Ferdinand and his wife. But not everyone is enjoying the spectacle.
Suddenly, a black object flies out from the crowd. A man throws a bomb at the Archduke's car, but it bounces off Franz Ferdinand's car and goes under the one behind. That car is hit, the people are injured, but Franz Ferdinand and his wife Sophie are unscathed. The would-be assassin is arrested as the motorcade races to the safety of the town hall. But the Archduke is furious at the lapse in security. His friends are injured and his wife has been put in danger. He is absolutely boiling with anger. Still, the governor insists that with the assailant in custody, the danger has surely passed. Pretoria says, let's just carry on and put it down to an unfortunate incident. So Ferdinand agrees to continue with the tour. But little do they know, one simple mistake will end in disaster. It's 1914 in Bosnia. During a ceremonial motorcade through the capital, Archduke Franz Ferdinand and his wife Sophie narrowly survive a bomb attack. Nonetheless, the imperial couple agrees to continue with the tour. But first, the Archduke demands the group make a stop at the hospital to visit those injured in the bombing. Unfortunately, no one tells Franz Ferdinand's driver. That is the beginning of the disaster. As the Archduke and the Duchess set off again, crowds begin to follow. But shortly thereafter, their host realizes they're traveling on the same streets they had been attacked on earlier. And when he realizes that the wrong route has been taken, he orders that the car is turned round. The chauffeur immediately hits the brakes, but struggles to make the maneuver. The brief halt provides an opportunity one onlooker has been waiting for. A young man steps forward. He's got a gun, and two shots ring out. Franz Ferdinand and Sophie are dead within minutes. Shock ripples through the crowd, and the stunned witnesses soon turn on the killer. Once arrested, the attacker reveals his identity. The assassin was Gavrilo Princip, a 19-year-old who's part of a secret society called the Black Hand. The group wanted independence from the empire, so they procured weapons from the neighboring nation of Serbia. He was one of 7 assassins who were spread out along the route. First bombing, the group believed they had failed and began to disperse. But Princip happened to linger. And when the Archduke mistakenly returned to the scene, Princip seized the opportunity. It was blind luck that Princip was on the corner, because if someone had told the driver that the route was now to the hospital, then the assassination wouldn't have happened. In the aftermath, the crime sends shockwaves throughout the empire. In retaliation, Austria declares war on Serbia. In turn, Serbia calls on its ally Russia to join the fight. Then, Germany offers support. In days, the whole of Europe is engaged in what becomes the First World War. This really was the moment in which all Europe exploded. Millions and millions of men lost their lives. One little spark to create this huge conflict that changed the world forever. As for Franz Ferdinand, he and his wife are laid to rest in their family crypt at Arstetten Castle. Today, the burial place remains as a silent witness to a fateful and tragic encounter, which triggered one of the biggest global disasters of all time. Alright, students. Okay, memang menarik dokumentari ringkas itu tadi. Okay, kalau Ferdinand dan isterinya hidup sekarang, mesti terkejut. Sebab apa? Sebab kerana kematian beliau tu boleh menyebabkan perang dunia yang pertama. Baik pelajar-pelajar, tengok bagaimana berlakunya perang dunia pertama. Okey pelajar-pelajar, setakat ini bagi sebab-sebab perang dunia pertama, ada apa-apa nak tanya silakan respon, onkan mikrofon anda. Silakan.
Silakan student. Respon. Respon. On-kan mikrofon. Cikgu, Ya, silakan. yang mula-mula dia kena serang tu kan, yang bom tu dia macam mana? Okey, Tak baiklah faham. okey, baik. Sebenarnya macam ni, okey. Kalau kita fahamkan video tu tadi, okey, Empire Austria-Hungary ni dia merangkumi juga wilayah di Bosnia, okey. Jadi Bosnia ni memang sebahagian daripada Empire Austria-Hungary. Jadi walau bagaimanapun terdapat rakyat Bosnia yang tidak nak membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Itu sebabnya dalam slide ini cikgu cakap tadi, Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria untuk membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Okey, baik. Yang baling bom tu siapa? Sebenarnya yang baling bom ni adalah merupakan anggota pertubuhan gelap yang dinamakan Black Hand, okey, dari Serbia. Dia adalah pengganas lah, pengganas dan juga merupakan pembunuh upahan lah. Jadi yang mula-mula dia nak, okey, apabila pewaris takhta Austria-Hungary ni nak melawat Bosnia, okey, okey, dan isterinya Sophie, okey, naik kereta, okey, jalan nak menuju ke Sarajevo, okey. Okey, masa tu okey, maklumlah takhta bakal raja mestilah rakyat akan keluar daripada kampung ke bandar-bandar, okey, dari ceruk rantau untuk melihat bakal raja kesayangan mereka. Jadi ramailah, bayangkan ramai, kemudian raja naik kereta lalu tengah-tengah jalan, semua dia duduk tepi jalan berdiri tengok, okey, bakal raja. Okey. Jadi dalam lawatan tersebut, okey, okey, Archduke dan Ferdinand, okay, yang naik kereta tu telah terkejutlah apabila seorang pemuda telah melemparkan bom ke atas kereta Ferdinand, okey, kereta Ferdinand tadi, okey. Tetapi bom itu tak tepat kena pada Ferdinand, tak masuk dalam kereta tu, dia kena boot belakang, okey, kena boot belakang, melantun ke tanah semula. Faham tak? Melantun ke tanah semula dan menyebabkan bom itu meletup, mencederakan orang ataupun rakyat yang lihat parakan itu tadi. Tetapi Archduke dan isterinya begitu. Okay, faham tak setakat tu? Okey tak? Faham. Jadi memang apa, kumpulan pengganas ni nak membunuh Archduke Franz Ferdinand. Okey, mungkin okey, disebabkan oleh kerana pertubuhan gelap ni berasal di Serbia. Jadi Serbia memang bermusuh dengan Austria. Begitu juga Austria-Hungary bermusuh dengan Serbia. Okey. Jadi tidak heranlah, okey, Serbia ni memang nak membunuh pewaris takhta Austria-Hungary. Baik, ada lagi nak tanya tentang video tu tadi, silakan. Silakan nak tanya tentang video tu tadi. Ada lagi nak tanya? Silakan. Kalau tak ada, cikgu teruskan. Respon. Tak ada. Tak ada, betul? Tak ada, semua yang lain okey? Okey cikgu. Okey, baiklah. Jadi cikgu harap awak dah highlightkan kata-kata kunci tersebut, isi-isi itu. Dah highlightkanlah permusuhan, menuduh, pembunuhan waris takhta, dah highlightkan dalam buku teks tu. Dah ke? Dah? Dah. Kalau tak nak highlightkan, boleh snapshot pun tak apa, senang je kan. Snapshot je, senang, gunakan teknologi. Okey, cikgu ulang balik Yang ni sebab yang ketiga, kita lihat semula, patah semula sebab kedua. Okey, boleh snapshot ataupun highlightkan dalam buku teks. Okey. Boleh snapshot. Kalau nak snapshot, okey, yang ni sebab yang pertama. Okey, baik, kita teruskan Jadi kita teruskan persoalan yang kedua. Okey, mengapakah Perang Dunia Pertama? Okey, settle, dah belajar. Okey, selesai. Okey, kita teruskan
Baik, kita lihat peta dunia ni. Okey, peta dunia ini menunjukkan benua Eropah. Okey, menunjukkan benua Eropah. Okey, bagaimana perang dunia pertama tu berlaku. Cuba tengok kat sini. Ada tadi disebutkan dalam video tu tadi Jadi Austria-Hungary telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Okey. Jadi Serbia meminta bantuan daripada sekutunya Rusia. Okey. Rusia, Jadi Rusia pun tolong. Rusia pun serang Austria-Hungary. Okey. Austria-Hungary pula meminta bantuan Jerman. Nampak? Okey, jadi Itali menyokong Serbia, Perancis menyokong Serbia, Britain menyokong Serbia, Jerman menyokong Austria-Hungary. Maka berlakulah perang dunia yang pertama. Okey, baik, seterusnya. Okey. Baik, kita lihat kronologi peristiwa perang dunia yang pertama. Okey. Kena tahu timeline dia. Baik, yang pertama. Ada dalam buku teks halaman 54 dan 55. 28 Julai 1914 Austria-Hungary selepas peristiwa pembunuhan tersebut, Austria-Hungary dengan sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Okey. Kemudian pada 30 Julai 1914 Rusia memberikan bantuan ketenteraan untuk mempertahankan Serbia. Kemudian pada 1 Ogos 1914 Jerman mengisytiharkan perang terhadap Rusia. Kemudian pada 3 Ogos 1914 Jerman mengisytiharkan perang terhadap Perancis yang menyebelahi Rusia. Jerman juga menceroboh Belgium untuk menyerang Perancis. Belgium merupakan negara berkecuali. Okey, tetapi Jerman telah menceroboh Belgium untuk menyerang Perancis, menyebabkan Britain marah. Britain akhirnya terheret juga dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian Britain menyertai Rusia dan Perancis untuk memerangi Jerman yang menceroboh Belgium. Pada 4 Ogos 1914. Pada Oktober 1914, Empire Uthmaniyah menyertai peperangan dengan memihak kepada kuasa tengah, iaitu Jerman dan juga Austria-Hungary. Mac 1915, Itali menyertai Perancis, Britain dan Rusia dalam Pakatan Bertiga. April 1917, akhirnya Amerika Syarikat menyertai peperangan tersebut dengan memihak kepada Pakatan Bertiga. Maka berlakulah Perang Dunia yang Pertama. Dan dapat digambarkan dalam gambar pada paparan anda. Tengok. Okey. Jika kamu sentuh, kami akan. Jika kamu bertindak, kami akan. Nampak? Jika kamu sentuh kami akan meminta bantuan daripada Rusia untuk menyerang kamu. Okey, Austria-Hungary pula jawab, jika kamu bertindak, kami akan menyerang kamu. Okey, kami akan menyerang kamu dan Jerman akan menolong kami. Okey, betul Jerman pula, jika kamu menyerang Austria-Hungary, kami akan menyerang kamu. Rusia, nampak? Okey, jika kamu serang Rusia, kami akan serang kamu Jerman. Nampak? Begitulah yang berlaku. Dia jadi macam teori domino. Yang mana satu peristiwa, satu turning point peristiwa pembunuhan Archduke ni akhirnya menyebabkan rangkaian ataupun rantaian sebab berlakunya Perang Dunia yang Pertama, pelajar-pelajar. Okey, pelajar-pelajar setakat ni faham kronologinya? Student, respon. Faham. Faham? Ada nak tanya setakat ni kronologi? Faham? Ya. Ada nak tanya, boleh beritahu. Ada kemusykilan, persoalan, boleh tanya. Okey. Kalau tak ada, kita teruskan Okey. Berakhirnya Perang Dunia Pertama.
Okey. Penglibatan Amerika Syarikat dalam perang membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga. Okey, Amerika Syarikat merupakan sebuah kuasa besar juga pada waktu itu. Okey, jadi apabila AS terlibat, Amerika Syarikat terlibat, maka kejayaan kepada Pakatan Bertiga. Maksudnya kuasa tengah kalah. Jadi Jerman dipaksa menandatangani gencatan senjata. Okey. Baik. Jadi ada dua lah iaitu persidangan damai Paris, okey, dan juga perjanjian Versailles. Okey. Jadi persidangan damai di Paris ni, okey, untuk menamatkan Perang Dunia yang Pertama. Okey, bertujuan memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Okey, hasil ataupun resolusi persidangan tersebut, okey, melahirkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Woodrow Wilson ni adalah nama Presiden Amerika Syarikat pada ketika itu. Okey, yang mempengerusikan persidangan damai Paris. Okey, dalam cadangan tersebut, okey, nasib negara ditentukan oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. Jadi itu sebabnya Jerman ni, tanah jajahan Jerman merdeka. Okey, merdeka. Jerman kalah. Jadi Jerman kalah, negara tanah jajahan Jerman ni merdekalah kerana dalam deklarasi ini penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. Jadi rakyat itu merdeka dan wujudlah negara Eropah yang baru. Dan sepadan negara berasaskan bangsa. Itulah dia kandungan dalam persidangan damai Paris. Okay, selain daripada itu, okay, terdapat perjanjian Versailles, okay, ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1919. Baik, jadi Jerman perlu bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Jerman perlu bayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Jerman perlu menghadkan saiz angkatan tentera. Jerman perlu menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Okey, perjanjian Versailles ni juga telah menubuhkan Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa. Maka tamatlah pelajar-pelajar Perang Dunia yang Pertama. Tanya faham berakhirnya Perang Dunia Pertama. Faham tak pelajar-pelajar? Nak tanya silakan. Jangan malu-malu. Respon silakan kalau ada. Cikgu, Ya, silakan. apa yang terjadi kepada Austria-Hungary ni? Kalah. 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 Jerman kalah. Jadi Austria-Hungary. Okey. Austria-Hungary kita akan belajar dalam selepas ini, iaitu kesan perang. Soalan awak tu. Okey. Tak apa, kita simpan dulu. Jawapan cikgu selepas ini sebab topiknya lepas ni. Okey, kesan Perang Dunia Pertama. Okey, cikgu cakaplah sikit soalan tu, jawapan bagi persoalan tadi. Okey, apa berlaku kepada Austria-Hungary? Jadi okey, kekalahan kuasa tengah, kekalahan kuasa tengah menyebabkan Empire Austria-Hungary tamat. Tiada lagi sistem pemerintahan beraja bagi Austria-Hungary. Nampak menamatkan sistem pemerintahan beraja. Tak ada lagi dah. Okey. Jadi Austria-Hungary ni, nasib negaranya ditentukan oleh rakyat sendiri. Okey. Baik, kita akan belajar dalam kesan Perang Dunia Pertama. Baik, soalan lain. Cikgu. Ya, silakan. Serbia. Ya, Ustaz. Macam mana dengan negara itu pula? Serbia. Apa kesan dia? Serbia. Okey, Serbia pihak yang menang. Serbia menang, tak ada masalah apa-apa. Dia tak ada masalah apa-apa sebab pihak yang menang. Dia tak ada masalah. Okey, yang selalu bagi kesan, yang mendapat kesan yang hebat, pihak yang kalah.
Pihak yang kalah pada ketika itu. Jadi pihak yang kalah pada itu ialah kuasa tengah, iaitu Jerman, Austria-Hungary, Empire Uthmaniyah. Empire Uthmaniyah berakhir. Kalau awak nak tahu, Empire Islam berakhir. Habis banyak tanah jajahan Empire Uthmaniyah. Empire Islam ni diberikan kepada Barat, iaitu Pakatan Bertiga. Habis. Jadilah negara Turki sekarang. Jadi ini kita belajar dalam lepas ni. Okey. Soalan awak tadi, dah 2 orang tanya tadi, kita akan belajar selepas ini, kejap lagi, iaitu kesan Perang Dunia Pertama. Okey, boleh? Yang lain tanya? Kalau nak tanya tentang berakhirnya Perang Dunia Pertama, silakan. Ada lagi? Ada tak? Okey, kalau tak ada, kita teruskan dengan subtopik kita yang terakhir. Okey, iaitu kesan Perang Dunia yang Pertama. Perang Dunia Pertama memberikan kesan besar. Kesan Perang Dunia Pertama dalam buku teks surat 57. Okey, baik. Boleh rujuklah muka surat 57 ni Okey. Kesannya ada 3. Yang pertama, keruntuhan pemerintahan beraja. Yang kedua, kemunculan negara baharu. Dan yang ketiga ni kesan kepada negara kita. Okey, baik, kita lihat keruntuhan pemerintahan beraja. Okey, sistem pemerintahan beraja tamat di Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan Empire Uthmaniyah. Tamat pemerintahan beraja. Okey. Jadi di Jerman ada raja yang namanya Kaisar Wilhelm yang kedua terpaksa turun takhta dan mendapatkan perlindungan politik di Belanda. Okey, jadi Jerman tamatlah pemerintahan beraja. Manakala Empire Austria-Hungary, okey, di bawah pemerintahan dinasti Habsburg, iaitu Ferdinand tadi, berakhir apabila timbul pemberontakan di wilayah yang dikuasainya. Okey. Di Rusia, ni pihak yang menang ni. Okey, walaupun pihak menang, ada selepas Perang Dunia Pertama berlaku satu revolusi. Yang mana revolusi tersebut menamatkan pemerintahan beraja Tsar Nicholas yang kedua dan kerajaan komunis pertama di dunia terbentuk di Rusia di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Okey, itu sebabnya. Kemudian untuk Turki, untuk Empire Muhammad ke-6 telah digulingkan. Okey, dan kerajaan Turki hari ini telah ditubuhkan, yang mana presiden pertamanya ialah Mustafa Kemal Atatürk. Maka tamatlah pemerintahan Empire Uthmaniyah. Okey, jadi keruntuhan pemerintahan beraja musnah. Baik. Selepas Perang Dunia Pertama juga muncullah negara-negara baharu. Seperti negara Austria. Nampak? Austria-Hungary pecah kepada 2. Satu Austria, dulu Empire Austria-Hungary. Maka berpecahlah kepada 2 bahagian, 2 negara. Negara Austria, negara Hungary. Ingat balik, okey, sempadan negara berasaskan bangsa. Bangsa Austria, negara Austria. Bangsa Hungary, negara Hungary. Wujudlah negara Czechoslovakia, Yugoslavia, Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, Iraq, Syria, Lebanon. Okey, maka peta dunia sudah berubah. Okey, selepas Perang Dunia Pertama. Baik. Kita lihat yang ketiga, kesan terhadap negara kita. Okey. Jadi negara kita pada ketika itu di bawah penjajahan British. Jadi Raja-Raja Melayu diminta menandatangani pengisytiharan perang yang menyokong dan memberikan tak setia kepada kerajaan British. Jadi British memaksa Raja Melayu untuk menandatangani satu perjanjian untuk menandakan sokongan terhadap British. Okey. Pelbagai undang-undang yang berkaitan perang diluluskan oleh pentadbiran British. Okey. Antara undang-undang tersebut ialah undang-undang tentera.
Okey, dan undang-undang tentera ni akan digunakan sekiranya keadaan memerlukan. Mana tahu Perang Dunia Pertama merebak pula sampai ke Asia. Okey, jadi undang-undang tentera ini boleh digunakan jika keadaan itu berlaku. Okey, oleh kerana British terlibat dalam Perang Dunia Pertama, okey, banyak hasil ekonomi dari negeri Melayu telah dimanipulasi oleh British. Wang hasil biji timah dan getah digunakan untuk membiayai operasi British dalam Perang Dunia yang Pertama. Baik, pelajar-pelajar, itulah dia kesan Perang Dunia Pertama. Sebenarnya banyak lagi kalau kita fikirkan, kalau awak baca buku-buku sejarah tambahan, awak akan nampak lagi banyak kesan Perang Dunia Pertama. Untuk sejarah tingkatan 4 KSSM, memadailah awak ingat 3 kesan ini. Tapi kalau nak tambah tak ada masalah. Okey, kalau awak nak buat bacaan tambahan, awak boleh tambah. Okey, sebagai contoh okey, British lepas kesan Perang Dunia Pertama, tambahan kesan Perang Dunia Pertama, British tidak lagi menjadi kuasa besar dunia pada ketika itu. Tidak lagi, yang bukan nombor 1 lagi dah. Sebaliknya, Amerika Syarikat muncul sebagai kuasa besar nombor 1 di dunia selepas Perang Dunia Pertama. Begitulah pelajar-pelajar. Okey, tambahan lagi selain daripada itu, lepas tu Jepun pula muncul. Jepun pula muncul sebagai kuasa imperialis di timur. Yang ini kita akan belajar nanti dalam topik seterusnya, iaitu Perang Dunia yang kedua. Okey, pelajar-pelajar. Okey, selesai. Okey. Topik 3.1 dan 3.2. Okey, topik 3.1 dan 3.2. Okey. Perang Dunia yang Pertama. Okey. Ada apa-apa nak tanya pelajar-pelajar tentang topik tersebut? Silakan. Ada nak tanya? Respon, onkan mikrofon, tanya. Silakan. Ada tak? Ada? Respon student, ada tak? Macam tak ada je. Okey, macam tak ada Okey, alhamdulillah tak ada tak apa. Okey, tanya je. Baik. Jadi aktiviti kita yang seterusnya ialah kita cuba jawab beberapa persoalan yang telah dibina oleh cikgu. Okey. Untuk itu cikgu kembali semula kepada buku teks. Okey, baik. Halaman 54 pelajar-pelajar. Lihat buku teks halaman 54. Okey. Okey. Ada gambar otak ni. Gambar otak ni pada bahagian bawah. Okey, bahagian paling bawah kat kiri. Wajarkah negara kita, Malaysia lah, menyertai Pakatan Ketenteraan? Wajar atau tak wajar? Jawab soalan tersebut atau test pad. Okey. Jawab dalam bentuk point. Tak apa, tidak mengapa Tidak mengapa. Jawab dalam bentuk point. Nanti kalau soalan ni keluar dalam peperiksaan, awak kena jawab dengan ayat lengkap lah Untuk tujuan pembelajaran tidak mengapa, awak jawab dalam bentuk point. Okey, dalam atas kertas awak tuliskan jawapannya. Wajarkah negara kita menyertai Pakatan Ketenteraan? Okey, cara nak jawab, mula-mula awak kena nyatakan wajar atau tidak wajar. Maksudnya boleh pilih wajar. Boleh pilih tidak wajar. Kalau pilih wajar, apakah alasan anda? Kalau pilih tidak wajar, apa pula alasan anda? Jadi cikgu nak tengok anda membuat pertimbangan bagi menjawab persoalan tersebut. Okey, cikgu bagi masa lebih kurang 5 minit saja. Okey. Baik. Bermula dari sekarang 5 minit. Okey, silakan. Okey. Kemudian kita akan present, kita akan present jawapan kita. Cikgu akan pilih lah secara awak siapa yang nak present Jadi bersedia, semua kena jawab lah. Okey, silakan dalam masa 5 minit dari sekarang. Okey, silakan. Rujuk buku teks halaman muka surat 54 Okey. Cikgu. Ya, silakan. Nak present
tu macam yang hari tu ke? Snap lepas tu tu. Ya, macam tu lah. Oh. Macam tu lah. Sebab apa kalau awak tulis jawapan dalam ruangan chat, okay, kadang-kadang lambat ke nak type tu lambat sebab awak guna telefon lah, lambat nak type. Yang tak tahulah cikgu. Cikgu rasa senang guna macam tu, tulis atas kertas, snap gambar, lepas tu baca je kan. Okey, boleh? Boleh. Okey, teruskan. Okey, nak tengok jawapan awak macam mana? Okey, 5 minit bermula dari sekarang. Okey, 11.25 kita mulakan perbincangan. Okey, baiklah, teruskan pelajar-pelajar, cikgu bagi masa. Okey, selepas tamat selingan lagu ini kita boleh mula perbincangan Okey, teruskan jawapan anda. Dengar bisikan mesra, kalimat keramat terlentera, bermulanya siang, berakhir malamku, tak akan ku jemu menyebut nama. Tiada batas, tiada tempat tertentu, di gunung di lembah, di air, siapapun hamba keikhlasan doa, keagungan kasih berubah. Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki berani. Bila terkeliru ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Engkau yang pertama, tiada akhirnya, aku dalam kegelapan, engkaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, bawah naungan kasih dan sayangmu, ku berserah diri. Tiada batasan waktu, tiada tempat ku tertentu, di gunung di lembah, di air, siapapun pula, keikhlasan doa, keagungan kasih berubah hati. Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Engkau yang pertama, tiada akhirnya,
aku dalam kegelapan cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini di bawah naungan kasih dan sayangmu, ku berserah diri. Tiada batasan waktu, tiada tempat tertentu, di gunung di lembah di air, siapapun hamba keikhlasan doa, keagungan kasih berubah takdir, keikhlasan doa, keagungan kasih berubah diri. Terdengar bisikan mesra, kalimat ramah tertera, bermulanya siang, berakhir malamku, tak akan ku jenuh menyebutmu. Tiada batasan waktu, tiada tempat tertentu, di gunung di lembah di air, siapapun hamba keikhlasannya, keagungan kasih berubah. Bila ku sedari. Okey, students, 5 minit pun sudah berlalu. Okey, baiklah. Okey, tak apa, cukup lah tu. Cukup apa yang awak dapat tu cukup. Tak perlu lagi lah fikir sebab 5 minit saja. Okey, baik kita akan mulakan perkongsian jawapan. Okey, siapa nak buat ni? Okey, presentation. Okey, cikgu berminat nak lihat presentation daripada Muhammad Akif Syahmi. Akif, sila respon, onkan mikrofon. Akif, are you okay? Okay, go. Alright, are you ready to present your idea? Ready aja, go. Alright, okay, very good Akif. Okay, it's all yours. The screen is yours. Okay, present. Tahu kan cara present? Soalan dia, wajarkah negara kita menyertai Pakatan Ketenteraan, cikgu? Okay, yes, betul. Okay, Akif. Wajar Ni, lah. Okey, Akif awak present jawapan awak. Awak snap gambar belum? Tak, saya cakap mulut je lah. Cakap mulut je? Okey, tak apa. Pada pendapat saya wajar. Okey, bagus. Kerana untuk menegakkan keadilan dan juga keamanan serta kedaulatan negara. Okey, baik. Ada lagi? Selain itu dapat memupuk semangat nasionalisme dalam masyarakat, di kalangan masyarakat. Okey. Ada lagi Akif? Itu saja? Itu je, Ego. Okey, terima kasih Akif. Itu idea daripada Akif. Bagus. Baik, mari kita dengar idea daripada Alia Najia. Alia, are you there? Okey tak? Okey, boleh present sama ada nak present secara lisan ataupun present secara screen. Silakan. Secara lisan je lah. Secara Lisan, lisan je lah cikgu. Okey, silakan. Negara kita wajar menyertai Pakatan Ketenteraan untuk menjamin keselamatan dan keamanan negara serta menentang campur tangan kuasa barat. Okey, bagus. Okey, bagus jawapan tu Alia. Wajar jadi 2 jawapan yang wajar kita dah dengar Baik, terima kasih Alia.
Baiklah, bagaimana dengan jawapan Siti Nurmawadah? Tengok Siti Nurmawadah, are you there Siti? Siti? Oh, Siti left meeting pula. Siti left pula. Mungkin ada hal tu. Okey, baik, tak apa. Baik, kita cuba tanya apa nama? Zahasrul. Boleh Zahasrul? Last. Apa jawapan awak Zahasrul? Ya, saya present cikgu. Okey, silakan. Okey, yang lain cuba tengok presentation daripada Zahasrul. Silakan Zahasrul. Okey, teruskan Zahasrul. Tidak wajar kerana kewujudan pakatan tentera menyebabkan ketidakstabilan politik dan menyebabkan pemusuhan negara lain. Bagus. Bagus Zahasrul. Okey. Baik. Yang ni lain daripada jawapan kita dengar tadi. Zahasrul menyatakan tidak wajar dan alasan Zahasrul. Baik. Baik pelajar-pelajar. Dua-duanya boleh Wajar boleh, tidak wajar pun boleh. Dan awak kena nyatakan alasan. Okey, sekiranya tidak wajar, apa alasan dia? Dan wajar, apa alasannya? Okey, terima kasih Zahasrul. Boleh stop presentation anda. Baik, siapa lagi yang nak beri idea? Siapa lagi? Cikgu buka kepada yang lain. Siapa nak volunteer, nak kongsikan jawapan dia? Silakan. Siapa lagi nak kongsi jawapan? Siapa lagi nak kongsi jawapan? Okey. Baik. Okey, kalau tak ada tak apa. Okey, cikgu tunjukkan jawapan cikgu lah. Contoh jawapan yang baik kepada anda semua. Jawapan anda tu betul. Semuanya betul. Tak ada salah sedikit pun. Tahniah. Congratulations to all. Okey. Bagus. Maksudnya anda faham. Baik. Cikgu tunjukkan contoh jawapan yang lengkap. Baik. Rujuk pada skrin anda. Cikgu kongsikan skrin tersebut. Sekejap Okey, baik. Nampak tak paparan? Nampak tak? Okey, baik. Kejap, cikgu ambil kertas kejap Okey, baik. Baik, kita lihat, kita cuba gunakan idea daripada kawan-kawan anda itu tadi. Okey. Okey, soalan berbunyi wajarkah negara kita menyertai Pakatan Ketenteraan? Okey, bincangkan kalau tak silap cikgu kan? Okey, jawapan yang awak bagi tu semua betul lah. Okey, jadi kita kena mulakan dengan ayat ni jawapan lengkap Okey, katakan kita ambil wajar. Okey, negara kita, kita tulis balik semula, negara kita wajar menyertai menyertai Pakatan Ketenteraan. Wajar ni.
nyatakan pendirian dulu. Katakan wajar. Wajar. Okey, kerana pakatan tersebut akan mengekalkan keamanan serantau. Katakan keamanan serantau daripada anasir yang mengancam keselamatan. Jawapan ni betul. Cikgu ambil idea berdawak juga sebenarnya. Okey. Yang daripada anasir yang mengancam keselamatan. Okey, baik titik. Bagi contoh, sebagai contoh, contoh pakatan ketenteraan. Sebagai contoh, pakatan ketenteraan ASEAN, negara-negara Asia Tenggara. Kita bagi contoh. Tadi fakta kan? Okey, bagi contoh. Okey. Wajar kat fakta ada contoh, sebagai contoh pakatan ketenteraan. Okey. ASEAN, negara-negara Asia Tenggara boleh wujud satu pakatan ketenteraan untuk mengekalkan keamanan serantau. Okey. Baik, begitulah jawapannya. Okey, kalau nak buat inference boleh. Okey. Kesannya ini inference atau kesimpulan pakatan ini boleh mempertahankan kedaulatan ASEAN. Sebagai contoh. Bagus. Okey. Ini jawapan dia. Boleh tak nak snapshot? Nak snapshot. Silakan. Okey. Kita ada fakta, kita ada huraian, kita ada contoh, kita ada inference. Okey, kalau markingnya, penandaan dia macam ni. Okey. Ni pendirian kita, negara kita wajar, kita punya pendirian Okey, P pendirian. Okey. Satu markah di sini. Okey. Kerana pakatan tersebut akan mengekalkan keamanan fakta, satu markah. Okey. Fakta daripada anasir yang mengancam keselamatan. Okey. Ini huraian. Contoh pakatan ketenteraan ASEAN, contoh satu markah. 4. Sudah 4 markah. Kemudian inference kedaulatan I, satu markah. Jadi semua sekali 5 markah. Okey, 5 point. Okey, baik. Yang ni bagi soalan pendiriannya wajar. Kalau tak wajar, okey, sama je. Cuma kita tukar pada fakta wajar, buat fakta huraian contoh inference. Okey, katakan soalannya tidak wajar. Okey. Sama saja, tukar tak wajar saja. Negara kita tidak wajar pakatan tersebut kerana cikgu ambil jawapan kawan awak tadi, kerana akan menyebabkan ketidakstabilan dunia. Okey. Akan menyebabkan ketidakstabilan dunia. Hal ini
boleh menyebabkan peperangan. Sebagai contoh, perang, cikgu tulis ni lah ayat ringkas saya. Okay, kalau tak perang dunia, ayat penuh lah. Kalau tak cikgu tulis PD1. Contohnya perang dunia pertama dan kedua yang menyaksikan kematian jiwa. Besar. Okey. Kita sepatutnya mengutamakan perdamaian. Ini sebagai kesimpulan. Perdamaian berbanding permusuhan. Okey. Baik. Okey, cikgu ambil sebahagian daripada idea daripada anda. Baik, kita tengok tandaan kita. Okey, tidak wajar pendirian. Okey, P. Satu markah di sini. Kerana akan menyebabkan ketidakstabilan politik, ketidakstabilan dunia, satu poin. Hal ini boleh menyebabkan peperangan, huraian, satu poin. Sebagai contoh perang dunia pertama dan kedua. Okey, yang ini contoh yang menyaksikan kematian jiwa yang besar, kematian, huraian yang kedua, huraian lanjutan. Okey. Kita sepatutnya mengutamakan perdamaian, inference, kesimpulan. Okey, baik. Inilah contoh jawapan untuk tidak wajar. Okey. Okey, faham belajar-belajar setakat ni? Okey tak? Faham. Okey, boleh snapshot lah. Boleh snapshot, siapa nak snapshot, gunakan teknologi. Saya salin-salin lah. Okey, snapshot sekarang. Kita beralih kepada persoalan kedua. Dah Sudah? Sudah? Okey. Baik, jom kita lihat. Kita kembali kepada buku teks untuk melihat soalan kedua. Okey. Baik, soalan kedua cikgu. Alright. Mana soalan kedua cikgu? Oh, ni dia. Okey. Soalan kedua cikgu berbunyi, okey, mengapakah Jerman dikenakan tindakan seperti dalam perjanjian Versailles? Soalan ni lebih mencabar daripada soalan pertama tadi. Okey. Soalan ni cikgu letak dalam muka surat 56 iaitu pada topik yang ada perjanjian Versailles. Okey. Topik berakhir Perang Dunia Pertama, subtopik. Okey, cikgu copy soalan ini, cikgu masukkan dalam ruangan chat. Okey. Baik, lihat soalan itu dalam ruangan chat. Okey, kaedah yang sama dalam bentuk point. Okey, mengapakah Jerman dikenakan tindakan seperti dalam perjanjian Versailles? Okey, tulis jawapan anda dalam bentuk point. Okey, be advised. Soalan ini menghendaki anda memberikan sebab kenapa Jerman dikenakan tindakan sedemikian seperti dalam perjanjian Versailles. Okey, gunakan kemahiran berfikir aras tinggi anda, berfikir secara kritis dan kritis. Kritis, okay? Berfikir secara kritis untuk menjawab soalan tersebut. Okey, cikgu bagi masa 5 minit juga. Okey, buat dalam bentuk point, silakan. Okey, 5 minit dari sekarang. Ada nak tanya tentang soalan ni? Ada tak? Kalau tak ada, maksudnya anda fahamlah soalan ni. Baik. Soalan ini memerlukan anda memberi jawapan sendiri berdasarkan maklumat yang telah anda pelajari. Okey, 5 minit bermula dari sekarang. Kita tamat selepas, kita akan mula perbincangan selepas selingan ini berakhir. Silakan, 5 minit dari sekarang.
Terdengar bisikan mesra, kalimat keramah tertera, bermulanya siang, berakhir malamku, tak akan kujemur menyebutmu. Tiada batasan waktu, tiada tempat untuk tertentu, di gunung bintang, di air, siapa pun hamba keikhlasan doa, keagungan kasih berubah kami. Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Engkau yang pertama, tiada akhirnya. Di dalam kegelapan engkaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, di bawah naungan kasih dan sayangmu, ku berserah diri. Tiada batasan waktu, tiada tempat untuk tertentu, di gunung, di lembah, di air, siapapun pula keikhlasan doa, keagungan kasih berubah hati. Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Engkau yang pertama, tiada akhirnya. Di dalam kegelapan engkaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, di bawah naungan kasih dan sayangmu, ku berserah diri. Waktu tiada tempat untuk tertentu, di gunung, di lembah, di air, siapapun hamba keikhlasan doa, keagungan kasih berubah hati. Keikhlasan doa, keagungan kasih berubah hati. Terdengar bisikan mesra, kalimat keramah tertera, bermulanya siang, berakhir malamku, tak akan kujemur menyebut namamu. Tiada batasan waktu, tiada tempat untuk tertentu, di gunung, di lembah, di air, siapapun hamba keikhlasan
Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Engkau yang pertama, tiada akhirnya. Aku dalam kegelapan, engkaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, bawah naungan kasih dan sayangmu, ku berserah diri. Tiada batasan waktu, tiada tempat tertentu, di gunung di lembah, di air siapapun pula keikhlasan doa, tabur kasih berubah. Okey, pelajar-pelajar, masa pun dah cukup 5 minit, lebih sedikit tadi. Baik, pelajar-pelajar sekalian, bagaimana? Dapat tak jawapan dia? Soalan ni soalan kebat. Namun begitu, kalau awak fikir betul-betul, soalan kebat ni jawapannya ada juga dalam buku teks sebenarnya. Okey, alright. Siapa volunteer nak kongsikan jawapan, silakan. Okey, siapa volunteer nak kongsikan jawapan, silakan. Silakan. Okey, kalau tak ada cikgu pilihlah orang dia. Satu jawapan tak apa, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Sebab itu sebab namanya perbincangan. Okey, bila kita berbincang, kita dapat kumpulkan idea jawapan daripada rakan-rakan lain. Aisyah tak apa, tak satu. Satu boleh, Aisyah. Okey, Aisyah, beritahu Aisyah apa jawapan dia, Aisyah. Lisan, satu pun satu, tak apa. Apa jawapan awak? Kerana ingin menjaga keamanan negara. Kerana ingin menjaga keamanan negara. Jawapan tadi tu. Okey, okey, baik, tu jawapan Aisyah. Tapi kan, macam pelik jawapan Aisyah tu kan. Mengapakah Jerman dikenakan tindakan seperti dalam perjanjian Versailles? Okey, baik, tak apa. Okey, Daniel Azim, boleh cuba? Nak cuba ke? Silakan. Mengapa yang soalan cikgu? Mengapa? Sebab kerana Jerman ni merupakan ancaman kepada keamanan di Eropah. Okey, itu adalah jawapan Daniel Azim. Dan satu lagi tu. Dan tujuan perjanjian ni dia untuk melumpuhkan kuasa besar. Ya. Okey, faham cikgu faham. Okey. Alright. Ada lagi? Ya. Itu je. Okay, terima kasih Daniel Azim. Alright. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan Aina Syahira? Aina macam mana? Aina? Ya. Apa jawapan anda? Satu pun tak apa. Kita kumpul jawapan. Jerman beri sokongan kepada Austria-Hungary. Okey. Dalam peperangan dunia pertama. So dia buat perjanjian Okey. Okey, teruskan kalau ada yang lain. Jerman buat perjanjian tu untuk mengamankan negara dan kerjasama antarabangsa. Alright. Okey, baik. Ada lagi? Tak ada. Okey, baik. Terima kasih Aina Syahira. Okey, last cikgu nak tanya Aida Maisarah. Dah? Oh, dah? Mai, bagi jawapan Mai. Kongsikan jawapan. Kongsikan jawapan. Satu pun tak.
Kerana Jerman berkemungkinan mempunyai tentera yang kuat dan wilayah serta tanah jajahan yang banyak. Okey, ada lagi? Tak ada dah. Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang beri respon. Baik. Okey, baik. Kita tengok apa jawapan sepatutnya, jawapan yang relevan. Baik, fahamkan soalan. Okey. Okey, soalannya, mengapakah Jerman dikenakan tindakan seperti dalam perjanjian Versailles? Okey, tengok slide cikgu. Cikgu kongsikan jawapan, cikgu kongsikan skrin cikgu sebentar. Baik, ni jawapan dia. Okey. Cikgu tulis jawab soalannya semula di sini. Jawapan ini pelajar-pelajar. Mengapakah Jerman dikenakan tindakan seperti dalam perjanjian Versailles? Okey. Baik. Kita sudah belajar bahawa Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama. Okey. Jerman dipaksa untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata. Okey. Jadi dalam selain pada itu terdapat juga perjanjian Versailles yang antara Pakatan Bertiga dengan Jerman, sebab Jerman kalah. Okey, Jerman kena menandatangani perjanjian Versailles. Okey, apakah kandungan perjanjian tersebut? Tengok balik buku teks. Okey. Tengok balik buku teks. Okey, masing-masing tengok balik buku teks. Halaman 56. Okey, perjanjian Versailles, cuba tengok buku teks tersebut. Okey. Ada 1 2 3 4 perjanjian. Okey, sebenarnya banyak lagi. Okey. Jadi mengapa Jerman dikenakan tindakan tersebut? Tindakan seperti dalam perjanjian. Mengapa Jerman kena bertanggungjawab terhadap kemusnahan perang? Mengapakah Jerman kena bertanggungjawab, kena bayar pampasan kepada Pakatan Bertiga? Mengapakah Jerman perlu menghadkan saiz angkatan tentera? Mengapakah Jerman perlu menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga? Baik. Ada beberapa jawapan daripada rakan-rakan anda yang kenalah. Okey, yang tepat. Ada sebahagiannya tak tepat. Okey. Aisyah, jawapan Aisyah awak oleh kerana awak tertinggal dalam topik sebelum ni, lewat masuk, mungkin jawapan awak sikit lagi ya. Okey, tak apa. Baik, apa jawapan dia? Okey. Baik, jawapan dia seperti yang awak tengok pada paparan pada skrin anda. Kerana Jerman telah memulakan perang. Okey, dengan menyerang Perancis. Jerman serang dulu. Okey, Austria ni memang betul kita tahu. Okey, selepas peristiwa pembunuhan pewaris takhta Austria-Hungary, Austria-Hungary telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Okey, Austria-Hungary dengan sokongan Jerman telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Mengisytiharkan perang, belum perang, isytihar. Nampak? Lain. Belum perang lagi dengan Serbia. Okey. Baik, apa respon Serbia? Serbia pun akan sebagai tindak balas, Serbia juga bertindak balas perang, mengisytiharkan perang terhadap Austria-Hungary dengan sokongan Rusia. Nampak? Okey. Okey, Perancis menyokong Rusia. Okey. Menyokong Rusia. Oleh kerana Rusia menyokong Serbia, okey, maka Jerman pun mengisytiharkan perang terhadap Perancis dan Rusia. Okey. Dan Jerman memulakan perang apabila menceroboh negara berkecuali Belgium dan menyerang Perancis. Okey, Perancis tewas dalam pencerobohan tersebut. Itu sebabnya Jerman dikenakan tindakan seperti dalam perjanjian Versailles kerana dituduh memulakan perang. Buktinya Jerman telah menyerang Perancis melalui negara berkecuali iaitu Belgium. Okey. Baik. Yang kedua,
Jerman dilihat atau dianggap sebagai kuasa yang akan mengancam keamanan dunia. Bermaksud kalau tak stop Jerman ni, maka keamanan dunia akan terancam. Berlaku ketidakstabilan dunia ni kalau Jerman ni tidak dihalang. Okey, macam Jerman ni anggap satu orang kata negatif, kuasa dark side, kuasa gelap yang perlu dihalang. Okey, begitulah. Okey, jawapan bagi persoalan tersebut. Okey, faham? Faham pelajar? Boleh respon? Faham. Okey, banyak. Okey, silakan. Macam lebih kurang macam dia ni cakap tadi. Iyalah. Cuma saya tambah sikit. Betul lah, itulah dia. Pampasan tu, kalau tengok pampasan perang tu banyak tau. Okey, dan menyebabkan Jerman berhutang. Kena bayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Okey. Jadi, okey, apa kesannya? Apa kesannya Jerman, apakah orang kata kesan kepada Jerman? Jerman tak ada macam tu. Okey. Akhirnya Jerman melanggar perjanjian Versailles ni. Okey. Jerman akhirnya melanggar perjanjian Versailles ni. Okey, kemudian ini menyebabkan tercetusnya Perang Dunia Kedua pula. Okey, 20 tahun selepas itu, 20 tahun selepas Perang Dunia Pertama, okey, Jerman dah, tak boleh jadi ni. Okey, asyik bayar pampasan perangnya. Dah lah tanah jajahan dah kena serah kepada Pakatan Bertiga. Dah Jerman makin kecil, dah tak ada tanah jajahan. Angkatan tentera pula makin kecil. Maka Jerman tak puas hati dengan perjanjian Versailles, maka ini menyebabkan berlakunya peperangan dunia yang kedua. Kita akan belajar dalam subtopik selepas ini akan datang lah. Okey pelajar-pelajar, dengan berakhirnya perbincangan soalan itu tadi, maka tamatlah kelas kita bagi subtopik 3.1 dan juga 3.2. Alhamdulillah. Okey, selesai untuk topik tersebut. Okey, ada apa-apa nak tanya atau kemusykilan tentang kedua-dua topik tersebut? Silakan, kalau nak tanya silakan. Ada nak tanya? Cikgu. Ada cikgu. Tak ada? Tak ada. Cikgu nak tanya cikgu. Boleh, silakan. Yang macam Usmaniyah tu kan cikgu cakap dia kalah tadi cikgu kan? Dia tewas kan ke? Betul. Sebab apa faktor yang menyebabkan dia tewas cikgu? Okey, begini. Ni pandangan cikgu dan juga kajian cikgu lah. Cikgu buat kajian, cikgu orang sejarah, cikgu kajian, dah belajar di universiti, okey. Jadi macam ni Baik, pada tahap ini, pada tahun 1914-1918, sebenarnya Empire Uthmaniyah ni, dia dah beralih kepada zaman kejatuhan sebenarnya. Okey. Pada masa ni sebenarnya di Empire Uthmaniyah sendiri berlaku kekacauan, berlaku ketidakstabilan politik. Okey, pemerintah atau Sultan Uthmaniyah sendiri lemah dalam pentadbirannya. Jadi pada pendapat cikgu, berdasarkan kajian yang cikgu buat, tidak patut Empire Uthmaniyah menyertai Pakatan Kuasa Tengah. Tak patut. Sebab yang pertama, yang tadi cikgu cakap, Uthmaniyah sendiri belum mampu untuk mengembalikan semula keamanan dalam negeri mereka, keamanan dalam empire. Sebab berlaku kacau bilau dalam Empire Uthmaniyah ni, sebab empirenya besar, tanah jajahannya luas. Jadi memang akan berlaku pergolakan, pemberontakan luas. Jadi benda ni, perkara ini perlu diatasi terlebih dahulu sebelum menyertai mana-mana pakatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan pentadbiran dan pemerintahan Empire Turki Uthmaniyah. Okey, salah guna kuasa, pecah amanah, penyelewengan kuasa. Okey, ini berlakunya orang kata the lack of integration. Okey, integrity, kekurangan integrity lah, tidak bertanggungjawabkan, menyebabkan Empire Uthmaniyah dalam satu fasa kejatuhan. Zaman kejatuhan sebenarnya ni. Tapi dia tak jatuh lagi. Dia jadi jatuh apabila dia masuk Empire Uthmaniyah, dia masuk menyertai Kuasa Tengah dan kalah Kuasa Tengah, akhirnya habis Empire Uthmaniyah. Itu dia. Okey, sebab seterusnya, kenapa Uthmaniyah kalah? Okey, baik. Sepatutnya, mungkin
sebenarnya mungkin Uthmaniyah ni nak menunjukkan kepada dunia bahawa dengan menyertai pakatan ini, Uthmaniyah boleh menunjukkan kekuatan pada mata dunia bahawa Uthmaniyah ni kuat. Merupakan sebuah empire Islam yang kuat, dapat mengatasi kuasa-kuasa barat yang lain. Betul, empire Uthmaniyah memang kuat. Sistem ketenteraannya sangat tersusun dan canggih. Okay, orang takut dengan tentera Uthmaniyah. Tentera Uthmaniyah ada meriam yang banyak, ada angkatan laut yang besar. Ya, betul. Itu semua betul. Tetapi puncanya ialah kelemahan pentadbiran, kelemahan pemerintahan Uthmaniyah, penyelewengan kuasa, pecah amanah. Okey, ini yang menyebabkan Uthmaniyah ni jatuh sebenarnya. Okey, cikgu tak nafikan cikgu buat kerja bagus Uthmaniyah ni, semua ada lengkap, kenderaan yang canggih, tentera yang terlatih, ada senjata moden, meriam, senjata api dan sebagainya. Kenapa boleh fikir untuk menyertai pakatan ni? Patut pada pandangan cikgu tak patut dia menyertai sebelum dia selesaikan masalah dalaman, masalah politik dalam empire Uthmaniyah itu sendiri. Okey. Ni satu lagi cikgu nak tambah. Okey. Kalaupun empire Uthmaniyah ni stabil dari segi politiknya, dia kukuh, dia gemilang, tak patut juga empire Uthmaniyah menyertai pakatan tersebut. Sebab kena ingat, kalau kalah akan ada risikonya. Kena fikir panjang. Di sini cikgu lihat pemerintah empire Uthmaniyah tidak bijaksana. Okey, dia tak kaji implikasi sekiranya kuasa tengah kalah. Kalau dia fikir implikasi risiko-risiko tersebut, maka tidak akan empire Uthmaniyah menyertai pakatan tersebut. Begitulah pandangan cikgu. Terima kasih yang memberikan soalan tu. Canggih soalan tu. Taraf universiti. Taraf universiti awak tanya tu. Begitulah pandangan cikgu berdasarkan kajian cikgu, berdasarkan bacaan cikgu. Okey, ada lagi nak tanya? Itu saja daripada saya cikgu. Okey, yang lain? Ada yang lain? Okey, ada lah Baik. Alhamdulillah. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang berada di atas talian bersama dengan cikgu sejak pukul 10 tadi sampai pukul 12. Terima kasih cikgu ucapkan. Baik, insyaAllah kita akan bertemu pada lain hari untuk sambung pelajaran topik 3.3 dan 3.4. Pada dua topik tersebut, kita belajar Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Belajar dulu, nanti tunggu cikgu beritahu bilakah tarikh kita belajar secara online. Baik, kita tutup majlis ilmu kita dengan surah Al-Asr dan tasbih Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pesan kepada pelajar yang melewat masuk ataupun tak sempat masuk kelas online ni, cikgu ada buat rakaman. Okey, nanti lihatlah dalam Telegram tersebut insya-Allah. Okey, akhir kata, sampaikan salam cikgu kepada ibu bapa dan penjaga masing-masing. Kekal di rumah, teruskan berpuasa. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.